Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum adik-adik. Ustazah harap adik-adik yang berada di rumah yang sedang menonton video Ustazah pada hari ini dalam keadaan yang sihat, dalam keadaan ceria, dalam keadaan yang bahagia di samping keluarga tercinta. Alhamdulillah hari ini kita dapat sama-sama bertemu untuk kelas sebenarnya. Kelas kita hari ini. Sebelum apa-apa, eloklah kita mulakan kelas kita ni dengan bacaan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, Ustazah nak kamu tengok gambar yang Ustazah dah sediakan. Lepas tu Ustazah nak kamu semua teka apa yang kita nak belajar pada hari ini. Jom tengok. Alhamdulillah, adik-adik dah pun tengok tadi gambar yang Ustazah telah sediakan. Jadi adik-adik rasa apa yang kita nak belajar pada hari ini? Okey, betul. Kita nak belajar tajuk kehidupan sementara. Okey, kehidupan sementara. Adik-adik boleh tengok buku teks Pendidikan Islam, muka surat 189. Okey, boleh buka Okey, kita beralih pula ke 190. Dekat situ ada syair tau. Ustazah tak nak bersyair pada hari ni, tapi Ustazah akan jelaskan setiap rangkap tu, InsyaAllah. Okey, rangkap yang pertama. Bila tiba saatnya mati, tinggallah keluarga yang dikasihi. Janganlah kesal kepada yang pergi, jauhi meratap mencaci diri. Okey, kat sini diterangkan, dibagi tahu bila tiba saatnya kita pergi, bila tiba seorang tu meninggal, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan tinggalkan keluarga, akan tinggalkan kawan-kawan, akan tinggalkan segala apa yang ada di atas muka bumi ni. Akan tinggal lah. Dan si mati pun akan tinggalkan segala-galanya. Seterusnya, janganlah kesal kepada yang pergi. Maksudnya kita tak boleh kesal dengan pemergian seseorang tu, sebab semua dah ditetapkan masa mati kita. Waktu mati kita bagaimana, semua dah ditetapkan oleh Allah SWT. Jadi kita tak boleh kesal dengan sesuatu pemergian tu. Sebaliknya kita doakan. Okey, seterusnya kita tak boleh terlalu meratap, meraung-raung, tak boleh. Kita tak boleh mencaci diri bila contoh macam ni lah, kenapalah kau pergi dulu, kenapa tak aku yang pergi dulu, kenapa? Tak boleh kenapa, maknanya tu tak redha. Tak boleh. Ingat ya adik-adik, jangan terlalu menangisi. Boleh menangis sikit, tapi jangan meraung sampai nak genggam kain kafannya, jangan. Nak koyak-koyakkan baju sendiri, tak boleh. Jangan sampai merata sampai itu sekali. Islam melarang. Okey, seterusnya, aurat dijaga, doa dibaca, mohon kerahmatan dari Yang Esa. Ucaplah kata-kata yang baik sahaja agar si waris tidak berduka. Jadi, bila kita nak menziarahi jenazah ataupun kubur, kita kena menutup aurat dan juga membacakan doa untuk si mati lah, dan juga ahli keluarga yang tinggal lah, supaya mereka ni tabahlah. Dan juga kita doakan, kita mohon kerahmatan untuk si mati dan si waris, kerahmatan dari Allah SWT. Okey, dan juga kita kena ucap kata-kata yang baik je. Tak boleh cakap perkara yang buruk tentang si mati ataupun ahli keluarga si mati. Tak boleh. Kita kena cakap perkara yang baik-baik sahaja, supaya waris tidak berduka, supaya waris tu yang tinggal tu tidak terlalu sedih.
kita datang, kita nak mengembirakan sebagai kita rasa kita nak mengurangkan kesedihan ahli keluarga tersebut. Bukannya kita nak menambah kesedihan mereka. Okey. Seterusnya rangkap ketiga. Kepada si waris ucaplah takziah, doakan keampunan untuk jenazah, nasihatkanlah bersabar, redha dan akur, iringilah jenazah bersama hingga ke kubur. Jadi dia kata bila kita menziarahi satu kematian tu, kita ucaplah takziah kepada ahli keluarga si mati. Dan juga kita doakan keampunan untuk jenazah. Kita datang, kita sampai, kita doakan keampunan untuk jenazah, supaya diampunkan Allah Subhanahu Wa Taala, tenang di sana di alam barzah. Okey. Dan juga kita nasihatkanlah ahli keluarga waris supaya sabar, redha dengan ujian yang Allah bagi, dan juga kenalah terima, akur dengan perintah Allah, dengan takdir Allah. Okey. Dan juga kalau kita nak iring pun boleh, lagi bagus kita iring jenazah sampailah ke kubur. Okey. Jadi sebab apa kita kena iring? Sebab untuk melahirkan keinsafan pada diri kita, supaya kita ingat yang mati tu tak mengenal siapa pun. Maksudnya semua akan mati. Jadi semua akan bertemu dengan Allah SWT. Jadi insaflah kita tengok kematian tu. Bila kita tengok orang meninggal, bila kita tengok jenazah diturunkan ke dalam liang lahat, jadi kita insya-Allah kita dapat insaf. Okey. Yang seterusnya, solat jenazah fardu kifayah. Al-Quran dibaca sebagai hadiah. Elakkan berbicara keaiban jenazah agar ukhuwah Islamiyah bertaut indah. Okey, dia kata kat sini, solat kan bila seorang tu meninggal, kita akan solat jenazah. Solat jenazah tak ada sujud, tak ada rukuk, tak ada sujud. Berdiri saja. Tapi adalah dia punya syarat-syaratnya. Fardu kifayah tu maksudnya adalah bila orang lain dah buat, kita tak payah. Dia bukan macam solat wajib. Semua orang kena buat. Kalau tak buat, semua orang berdosa. Macam tu bukan. Dia kalau ada sekelompok yang buat, jadi kalau yang lain tak buat tu, tak apalah, tak berdosa lah. Tapi kena ada yang buat. Kalau tak ada yang buat, kalau dalam suatu kampung tu ada kematian dan tak ada orang yang uruskan jenazah, berdosa. Berdosa. Jadi kena ada yang buat. Itulah namanya fardu kifayah. Orang lain buat, kita tak payah. Tapi selalunya kita lah yang pergi. Macam tu. Okey, yang seterusnya kita bacakan Al-Quran. Kita bacakan Al-Quran sebagai hadiah. Kita baca Al-Quran sebagai hadiah. Sebab kita tak boleh lah nak bagi benda lain, tak boleh. Jadi untuk nak hadiahkan kepada jenazah ni, kita bacalah Al-Quran, ayat Al-Quran. Dan seterusnya kita kena elakkan berbicara benda-benda yang memalukan si mati dan juga keluarga si mati. Tak boleh. Kita kena cakap perkara yang baik-baik. Kita dituntut untuk bercakap perkara yang baik saja. Dan menutup aib. Tak boleh nak sebarkan aib. Tak boleh, berdosa. Okey, dan sebab apa? Sebab agar kita punya hubungan silaturahim antara manusia indahlah, rapat. Indahlah, tak adalah bergaduh-gaduh tu, tak ada. Okey. Seterusnya, yang terakhir, rangkap terakhir. Kepada yang hidup, insaflah diri, banyakkan berdoa dan beramal bakti sebagai bekalan menghadap ilahi. Semoga berbahagia di akhirat nanti. Okey. Sebagai hidup, kita nak berpesan, bila kita dah menziarahi jenazah dan kubur tu, jadi yang hidup ni kena insaflah diri. Sebab tak lama lagi kita pun akan menyusul, kita pun akan ikut. Kita kena berbanyakkan doa, supaya kita mati dalam husnul khatimah. Antara doanya adalah, saya baca. Kalau kamu nak catat ke, kalau kamu nak catat, nak hafal pun boleh. Tapi selalunya catatlah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Jadi maksudnya, ya Allah, kurniakanlah aku pengakhiran yang baik, kematian yang baik.
Ataupun boleh doa lagi yang lain, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Jadi maksudnya, ya Allah, matikan aku, akhirkan hidupku ini dengan pengakhiran yang baik, dan janganlah kau akhirkan umur kami ini dalam kesudahan yang buruk. Amin. Macam tu. Boleh mana-mana boleh doa. Dan kita kena banyaklah berbuat baik, banyak bersedekah, banyaklah buat kebajikan. Yang paling penting, apa yang ada di sekeliling kita ni sekarang ni, kita buat baik pada ibu bapa kita, keluarga kita, kawan-kawan kita, guru-guru kita, saudara mara kita. Kita buat baik, kita beramal bakti. Okay. Dan yang terakhir, sebab apa kita kena berbuat baik? Sebab apa kita kena beramal bakti? Sebab semoga kita berbahagia di akhirat nanti. Sebab kita hidup bukan kat dunia je. Kita akan beralih ke alam lain, iaitu alam akhirat yang kekal. Okey, Alhamdulillah, dah selesai dah kita berbahas. Ustazah terangkan tadi pasal muka surat 190 yang syair itu. Jadi Ustazah harap adik-adik dapat faham, dan juga dapat bermanfaat lah kan. Sama-sama insaf, insyaAllah. Tapi ada lagi, pembelajaran kita tak terhenti di sini. Ustazah nak adik-adik tengok slide Ustazah. Ustazah dah sediakan slide, adik-adik boleh tengok Kehidupan sementara. Apa yang membuktikan bahawa kehidupan adalah sementara? Dalil daripada Al-Quran, daripada surah Al-Anbiya ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Adab ketika menziarahi kubur. Yang pertama, memakai pakaian sopan dan menutup aurat. Yang kedua, mengucapkan salam kepada penghuni kubur. Yang ketiga, duduk dengan tenang dan sopan. Dan yang keempat, membaca Al-Quran dan mendoakan si mati. Ucapan salam kepada penghuni kubur. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insya'allahu lalahiqun. As'alullah lana wa lakumul afiyah. Larangan ketika menziarahi kubur. Yang pertama, meratap kepada si mati. Yang kedua, duduk atau melangkah kubur. Yang ketiga, merosakkan dan mengotori perkuburan. Dan yang keempat, melakukan perkara yang bertentangan dengan syariat perkuburan. Nabi Muhammad SAW sentiasa berpesan kepada sahabat yang menziarahi jenazah supaya bercakap perkara yang baik tentangnya. Sebagai hamba Allah, kita mestilah menghormati orang lain sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Alhamdulillah, adik-adik dah pun selesai tengok slide Ustazah tadi. Jadi maknanya bila selesai je kamu dah selesai tengok slide tadi, maknanya pembelajaran kita dah nak habis. Okay, terima kasih kepada yang tengok video Ustazah, dan juga terima kasih sebab dah luangkan masa dengan Ustazah. Alhamdulillah, moga video kali ini dapat beri manfaat kepada kamu, kepada Ustazah juga. Selepas kamu melihat video ni, kamu jawab soalan kuis ya. Jadi sekadar itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.